نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dengan limpah rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala sudi memberi taufik kepada kita untuk kita hadir ke pengajian kita pada malam ini untuk menghadirkan diri kita. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita berhimpun ataupun kita mendengarkan pada malam ini berkaitan dengan kisah yang kita akan ceritakan, iaitu berkaitan dengan kisah para kekasihnya, kekasih Allah, yang mana ulama telah bersepakat betapa tingginya darjat satu orang Nabi ini hingga tidak ada mana-mana manusia yang boleh menyamai dengan darjat satu orang Nabi. Walaupun dikumpulkan seluruh sahabat Nabi sekalipun, seluruh para wali sekalipun, tapi tak akan mampu untuk menyamai satu orang Nabi Allah yang tinggi darjatnya, yang tinggi martabatnya, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kisah yang kita nak dengar ni pada malam ini daripada buku Indahnya Hidup Bersyariat yang dikarang oleh Datuk Ismail Kamus berkaitan dengan sejarah Rasul Ulul Azmi. Kita dah terangkan sedikit sebanyak tentang sejarah, rentetan sedikit siapakah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Jadi kita akan huraikan pada malam ini apa pengajaran yang kita boleh ambil kisah daripada kisah-kisah mereka. Kerana Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, kadzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebegitulah, kadzalika naqussu, demikianlah kami telah menceritakan, kami menceritakan kepada kamu kisah-kisah para rasul. Untuk apa? Untuk nuthabbitu bihi fu'adak, untuk kuatkan hati-hati kamu. Jadi antara faedah kita mendengar kisah para Nabi dan Rasul ni ialah untuk menguatkan keimanan kita. Kerana apa? Kerana di dalam kehidupan para Nabi dan Rasul ini adanya bantuan Allah bersama mereka. Adanya pandangan rahmat Allah terhadap mereka. Dan mereka ini orang-orang yang telah berjaya di atas dunia. Apapun keadaan mereka, merekalah kekasih Allah. Merekalah orang yang telah berjaya. Ada antara para Rasul ini yang diuji dengan kesakitan. Ada yang diuji dengan ujian yang besar-besar. Yang mana kalau diberi kepada kita, kita pun tak sanggup nak tanggung ujian ni. Tapi diberi kepada para Rasul, para Nabi. Datang persoalan. Kenapa diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah? Maka jawapannya sudah lumrah. Kita dah sebutkan
pada kuliah sebelum ini, bila satu orang yang dicintai oleh Allah, satu orang yang dikasihi oleh Allah, maka hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini dengan ujian yang besar-besar. Ujian yang paling besar yang menimpa kepada manusia ni ialah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Kadang-kadang kita rasa kita ni dah cukup berat dah ujian, tapi sebenarnya dah ada lagi orang yang lebih besar ujian daripada kita. Yang kadang-kadang kita tak perasan, iaitu para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Tuan-tuan puan-puan, maka kita ambillah pengajaran pada malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan yang kita menceritakan kisah para nabi dan rasul ini akan meningkatkan keimanan kita, akan memotivasikan diri kita untuk kita lalui cabaran-cabaran, dugaan, ujian di atas dunia ini. Sememangnya ujian itu sangatlah berat. Sangatlah berat. Tetapi orang yang mana Allah Ta'ala kuatkan hati dia, orang yang mana Allah Ta'ala beri kerohanian yang tinggi, maka seberat mana ujian yang dia hadapi oleh manusia itu, manusia akan nampak besar betul ujian dia. Besar sangat. Tapi orang yang mana ada hubungan dengan Allah, dan Allah Ta'ala akan kuatkan hati dia, sehingga dia merasakan ujian itu ringan untuk dihadapi. Tuan-tuan, kita ada satu kisah. Kalau tuan-tuan ingat lagi, ada satu orang hamba Allah, saudara kita juga, orang Islam, yang mana telah kehilangan anak-anak dan isteri dia, yang mati lemas dekat Sabah ke Sarawak, saya tak ingat. Kematian. Kereta tu dia masuk dalam dalam sungai tu. Kereta 4-wheel drive tu. Maka apa dia? Tapi suami yang menerima kematian ataupun khabar yang begitu menggemparkan ini, bila ditanya, bila dijumpai, muka dia penuh dengan ketenangan. Muka dia penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan apa, sangka baiknya pada Allah. Inilah tanda-tanda orang yang beriman. Sebab apa? Tanda orang beriman ni bila diuji oleh Allah, maka iman dia akan semakin kuat, semakin meningkat. Dia akan semakin dekat dengan Allah. Tapi orang yang lemah iman dia, bila diuji oleh Allah, dia akan semakin jauh. Dia akan semakin meninggalkan agama. Dia akan semakin sangka buruk dengan Allah, na'udzubillah. Dia akan semakin rasa, dunia ni tak berlaku adil pada aku. Kenapa aku yang kena? Datang bisikan-bisikan syaitan, was-was, yang akan merosakkan keimanan dia. Meragui, dah mula datang keraguan dalam hati dia. Ni Allah Ta'ala tak suka kat aku, benci kat aku ni. Nak timbulkan perasaan putus harapan pada rahmat Allah. Sampai tahap begitu syaitan dia akan goda kita. Tuan-tuan. Ini keadaan satu peringkat yang sangat bahaya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita diuji sehingga tahap begitu, cepat-cepat kita kena ingat Allah. Cepat-cepat kita istighfar. Cepat-cepat kita sembahyang sunat taubat. Kita sembahyang hajat. Kita baca Quran. Ambil pengajaran. Baca terjemahan dia. Kita dialog dengan Allah Ta'ala. Kerana Al-Quran ni kalam Allah. Apa yang Allah nak daripada kita. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cepat-cepat kita jumpa para ulama. Orang-orang yang boleh bagi nasihat kepada kita di sudut agama, akhiratnya, supaya apa, hati kita ni dapat dibentuk semula. Tuan-tuan, hati kita ni dapat dibentuk semula keimanan dia. Pernah ketika Nabi SAW jumpa sahabat. Nabi kata, wahai sahabat, aku nak dengar kamu baca Quran. Bacalah kepada aku. Sahabat. Bila Nabi jumpa dia, Nabi kata, suruh dia baca Quran pada Nabi. Dia rasa macam, ya Rasulullah, takkanlah saya nak baca Quran pada Tuan. Tuan sendiri orang yang Allah wahyukan Al-Quran kepada Tuan. Orang yang mulia, orang yang hebat. Saya malulah nak baca Quran pada Tuan. Tak layak saya ni. Macam itulah lebih kurang. Dalam hadis Bukhari ada. Maka apa dia, mafhum dia lebih kurang. Nabi SAW kata, ya memang betul lah mafhum hadis tu. Aku ni diturunkan wahyu Al-Quran, tetapi aku suka juga untuk orang lain memperdengarkan Al-Quran ni kepada aku. Orang lain baca untuk aku dengar. Jadi bila aku dengar, aku dapat hayati. Aku dapat apa? Merasai, menghayati firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah kita manusia. Kadang-kadang kita cakap. Kadang-kadang kita dengar. Kadang-kadang kita lihat.
berkaitan dengan apa? Kebesaran-kebesaran Allah, keimanan, akhirat. Ini semua kita kena, kadang-kadang kita cakap, kadang-kadang kita dengar. Ini semua adalah saluran-saluran yang akan meningkatkan keimanan kita, tuan-tuan. Untuk tidak memanjangkan masa kita pada malam ini, maka insya-Allah kita masuk kepada sirah, iaitu awal Muharram kita. Kita baru berlalu awal Muharram, tuan-tuan. Awal Muharram maknanya tahun baru dah kita, tahun 1443 1443, tuan-tuan. Tuan-tuan yang Allah Taala muliakan, kita kena buat azam baru, tuan-tuan. Azam baru seperti mana yang kita doa ketika selepas masuknya satu Muharram Maghrib tu, kita doa kepada Allah supaya Allah Taala beri tahun ini adalah tahun yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Tahun ini adalah tahun yang mana dipenuhkan dengan kebaikan. Tinggallah semua segala perkara yang boleh merosakkan kita. Kita dah tak ada masa dah atas dunia ni, tuan-tuan. Dah tak ada masa dah kita ni. Bukan kita nak suruh berhenti kerja ke, tak ada, tuan-tuan. Kita usaha cari nafkah macam biasa. Tapi kita niatkan dalam masa yang sama, kita usaha untuk balancekan ibadat kita. Hari ni berapa banyak Quran saya dah baca. Hari ni berapa banyak zikir saya dah habiskan. Hari ni berapa banyak doa-doa masnun yang Nabi ajar kepada saya telah hafal. Hari ni akan masuk, tuan-tuan, doa-doa masnun ni. Doa-doa asas untuk anak-anak. Kita yang dah dewasa ni dah hafal ke belum, tuan-tuan? Dah amal ke belum? Ni doa untuk anak-anak. Tuan-tuan, inilah maksud daripada hijrah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang muhajir, hijrah yang sebenarnya, dia meninggalkan semua larangan Allah. Adakah benar-benar kita ni telah menjadi hamba Allah? Berapa banyak sembahyang sunat kita yang dah bertambah, tuan-tuan. Dulu mungkin kita sembahyang sunat 2 rakaat je sebelum subuh. Tapi takkanlah sampai kita umur 50, 40, 50 masih sama je. Duha kita dulu 2, sekarang pun 2. Masa kita budak-budak kita buat 2 rakaat, sekarang pun dah umur 40 buat 2. Tuan-tuan, tak boleh ada persamaan. Akhirat ni kita kena ada pertambahan, tuan-tuan. Sebab akhirat ni lah tempat kampung kita yang sebenar. Kampung kita nak hadapi. Tuan-tuan, hari-hari kita nampak orang mati, tuan-tuan. Hari-hari kita tengok orang mati. Tambah-tambah musim Covid ni. Kita tak tahu satu masa, satu ketika bila kita pula akan pergi ni. Jadi bekalan kita ni dah cukup ke belum ni? Kita fikir, tuan-tuan. Sebab bila kita pergi ni, one way tiket tak balik dah. Tuan-tuan. One way tiket. Maksudnya pergi beli tiket tu. Pergi tak balik dah. Nak harapkan doa daripada anak-anak kita. Harapkan doa daripada isteri kita, suami kita. Berapa kerat, berapa banyak sangat yang mereka akan ingat pada kita. Mungkin seminggu sekali. Mungkin sebulan sekali. Mungkin setahun sekali. Mungkin raya baru ingat. Baru hadiahkan kepada kita. Baru baca Yasin untuk kita. Tapi kita yang akan duduk dalam kubur tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Nak tunggu berapa lama kita tunggu. Maka itu semua bergantung kepada amalan kita, tuan-tuan. Sebab itu kita, Allahu Akbar. Kita hari ni tengok banyak orang mati. Satu hari kita akan pergi juga. Dan kita yang pergi ni, kita cuba muhasabah. Sebab itu Nabi kata, orang yang bijaksana, orang yang mana dana nafsah. Dia muhasabah diri dia. Dan dia melakukan persediaan amalan untuk akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Itu orang yang bijaksana, bukan bijak sini. Jangan terkesan dengan kehidupan dunia ni. Dunia ni menipu daya. Tuan-tuan, dunia ni menipu daya. Baik. Dan kita pun di hujung-hujung dunia kan. Keadaan sekarang ni tak menentu dah. Yang boleh menyelamatkan kita akhir zaman ni 2 perkara je. Iman dan amal kita. Kalau kita usaha atas iman kita, usaha atas amal kita, insya-Allah kita ini akan berada dalam janji Allah. Siapa yang janji? Allah yang janji. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Siapa yang beriman, bertakwa. Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkatan langit dan bumi. Macam mana punya kerja? Allah punya kerja kita tak tahu. Tapi bila kita buat seperti mana yang Allah perintahkan, Allah juga akan ambil tanggungjawab untuk jaga kita, tuan-tuan. Itu yang paling penting. Hari ni kita beriman, kita nak belajar yakin dengan janji Allah. Berapa banyak kita ni asyik yakin dengan janji makhluk. Akhirnya kita kecewa, tuan-tuan. Kita kecewa. Kita belajar yakin, terlalu yakin, overconfident dengan janji makhluk ni. Tak kisahlah siapa kan, umum. Maka akhirnya kita yang kecewa. Kenapa kita beriman tak belajar yakin dengan janji Allah? Allah dah sediakan Al-Quran.
Allah dah hantar Nabi, hadis-hadis yang dibacakan. Kenapa kita tak jadikan sebagai panduan? Tuan-tuan, ini perkara yang paling penting. Sebab apa? Manusia bila jadikan kedua ni panduan di dunia, mereka akan berjaya. Mereka akan diambil tanggungjawab oleh Allah. Allah akan ambil tanggungjawab, jaga hamba-hamba aku ni. Aku akan jaga dia. Dekat akhirat dia akan berjaya, dekat dunia pun dia berjaya. Masya Allah. Seperti mana para Nabi dan Rasul, tuan-tuan. Orang yang mana dekat dunia mereka telah berjaya dan akhirat mereka juga orang-orang yang berjaya. Allahu Akbar. Maka kita baca sirah yang pertama berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua masyhur. Sirah berkaitan dengan Nabi, tuan-tuan. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Mursalin, Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, ketua segala rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bapa Nabi Abdullah meninggal dunia sewaktu baginda masih dalam kandungan. Muka surat 26, tuan-tuan. Kalau ada kitab, ada buku, tuan-tuan tak ada kitab pun boleh dapatkan kitab ni. InsyaAllah kita gunakan kitab ni sebagai panduan ringkas kita. Siapa yang dah ada boleh buka muka surat 26. Maka ibunya Siti Aminah pula meninggal dunia ketika baginda masih kecil. Tuan-tuan tengok ni. Bila kita baca kisah Nabi ni, tuan-tuan, kita tengok. Kita cuba menyelami macam mana, bagaimana ujian yang Allah berikan kepada para Nabi ni. Nak dibandingkan dengan kita. Sebab apa, tuan-tuan? Ulama kata, dalam urusan dunia ni, kita tengok orang yang lebih banyak kesusahan dia, ujian dia daripada kita. Baru kita akan rasa bersyukur dengan dunia yang Allah beri pada kita. Tapi hari ni rata-rata kita, sebab apa kita rasa dunia tak cukup? Sebab apa kita ni hari pagi, petang, siang, malam penat cari dunia? Sebab kita suka tengok dalam bab dunia ni orang yang lebih tinggi daripada kita. Kita tengok, orang ni ada kereta 3 biji. Orang ni ada rumah 2 biji, aku sebiji. Tak cukup. Kan? Tuan-tuan. Kita suka tengok orang yang lebih daripada kita. Akhirnya kita penat dengan dunia. Dan dunia tak ke mana, akhirat kita pun terlepas. Sedangkan dunia ni, Nabi suruh tengok kita orang yang lebih bawah daripada kita. Orang yang lebih susah. Supaya datang rasa syukur. Datang rasa syukur. Kita dah ada kereta, kita tengok orang tak ada kereta. Kita ada motor, tak ada kereta, kita tengok orang tak ada motor, ada basikal je. Kita ada basikal, tak ada motor, kita tengok orang yang tak ada basikal pun, jalan kaki je. Kita akan syukur, tuan-tuan. Kita ada kaki, tak ada basikal, tak ada kereta, tak ada motor. Kita tengok orang yang tak ada kaki. Allahu Akbar, tak ada kaki, lagi tak ada jalan. Kita masih ada kaki, boleh jalan. Baru akan datang perasaan syukur. Allah, syukur ya Allah. Orang ni tak ada kaki, aku ada juga kaki, boleh ke sana ke sini. Ini hamba yang hebat, hamba Allah yang hebat, bila mana setiap pemberian Allah sikit ke banyak, dia syukur pada Allah. Dia bukannya orang yang mana sikit dia rasa tak cukup ni. Untuk usaha atas dunia ni diharuskan, tak ada halangan. Tapi nak timbulkan perasaan syukur ni, kita perlu lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Bila syukur tu datang, maka barulah kita akan menghargai nikmat tersebut. Kan? Sebab apa? Yang beri nikmat kepada kita hakiki ni ialah Allah. Allah yang bagi nikmat kepada kita. Maka kalau kita ucap terima kasih kepada Allah, ya Allah, aku syukuri Allah. Walaupun aku tak ada nikmat-nikmat yang besar-besar yang orang lain ada, tapi aku paling kurang ada nikmat kaki, ada tangan, ada mata boleh lihat, ada tangan boleh pegang, boleh berjalan kaki. Maknanya apa? Kita ni berucapkan terima kasih kepada Allah. Walaupun nikmat yang begitu kecil je. Zahirnya lah. Tapi sebenarnya setiap nikmat ni besar. Kan? Apatah lagi nikmat iman, nikmat Islam. Jadi tuan-tuan, bapanya Abdullah meninggal dunia sewaktu baginda masih dalam kandungan. Ibunya Siti Aminah pula meninggal dunia ketika baginda masih kecil. Masih kecil tuan-tuan, umur 6 tahun lebih kurang. Kemudian bapa saudara baginda Abu Talib dan isterinya tercinta Siti Khadijah radhiyallahu anha pula meninggal dunia pada peringkat awal kenabian. Baginda masa tu dakwah baru 10 tahun. Masa tu umur Nabi kalau tak silap 50 tahun. Nabi kahwin umur 25. Kemudian Nabi jalani seperti mana manusia biasa dan dilantik menjadi Rasul ketika umur 40. Umur 40. Dan ketika umur 40 tu wahyu pertama diturunkan, Nabi dah kahwin dengan Hazrat Khadijah. Dah ada ramai anak dah. Ketika umur 50, maka barulah Allah Ta'ala ambil Hazrat Khadijah radhiyallahu anha 10 tahun kenabian. Masa tu masih lagi di zaman kota Mekah yang orang musyrikin banyak tindas orang-orang Islam. Peringkat awal lagi masa tu Islam.
Dan mereka ni lah orang-orang yang mana paling banyak menyokong dan membantu kehidupan serta usaha-usaha dakwah Rasulullah SAW. Siapa dia? Abu Talib, Khadijah radhiyallahu anha. Abu Talib ni ada kebanyakan ulama mengatakan dia tidak masuk Islam. Tapi sebahagian ulama juga ada mengatakan bahawa Abu Talib ni juga telah memeluk Islam. Cuma dia tak ucap kalimah syahadah. Jadi ada berlaku perselisihan pandangan di kalangan ulama. Walhasil nak beritahu orang-orang yang dekat dengan Nabi ni Allah ambil dulu. Bayangkan kita tuan-tuan. Kita ni diberi satu kerja yang besar nak ajak manusia kepada Allah. Bukan benda senang. Tak nampak. Benda yang tak nampak dengan mata. Kalau kita berniaga ni tuan-tuan, kita boleh tunjuk barang, kita berniaga. Ini barang, ini saya jual, harga dia sekian-sekian. Tuan boleh test, boleh pakai, tengok macam mana suka, boleh beli. Sekarang kita nak ajak orang benda yang tak nampak. Tuan-tuan cuba bayangkan macam mana susahnya Nabi SAW. Allahu Akbar. Tak cukup lagi, dah Nabi waktu kecil anak yatim. Mak pula diambil ketika usia muda. Tengah-tengah buat dakwah, baru 10 tahun buat dakwah, masih belum lagi dapat keluar daripada kemelut, kezaliman orang musyrikin ni. Allah ambil pula penyokong yang paling setia dengan Nabi, isteri Nabi SAW. Hadrat Khadijah lah. Bayangkan perasaan satu orang manusia tentang Nabi ni manusia, dia ada juga perasaan sedih. Tapi Nabi ni disebabkan dipenuhi dengan keimanan dalam hati dia, dia tak pernah sangka buruk dengan Allah. Kalau kita jadi macam Nabi, apa agak-agak kita akan kata? Allah, aku ni dah lah kena buat kerja, ajak orang pada benda tak nampak. Nak ajak orang pada Islam. Kan? Tiba-tiba kau ambil pula isteri aku. Kita akan cakap macam tu. Na'udzubillah min. Maknanya seolah-olah kita menyalahkan takdir. Menyalahkan apa yang Allah telah aturkan. Tapi tidak Nabi. Sebab apa? Nabi yakin. Di sebalik percaturan Allah Ta'ala itu ada hikmah dia yang Allah sedang atur. Di sebalik kesusahan itu ada kesenangan-kesenangan yang akan dihadapi. Akan diterima. Itulah Nabi SAW. Dan Allah telah hadiahkan dengan malam Isra' Mi'raj. Selepas itu Allah naikkan Nabi dengan malam Isra' Mi'raj untuk gembirakan Nabi. Untuk gembirakan Nabi SAW. Tuan-tuan. Ini bentuk-bentuk ujian yang Nabi telah terima dalam usaha dakwah. Kematian anak-anak baginda berlaku pada waktu mereka masih kecil lagi, tuan-tuan. Kita hari ini kita rasa anak-anak kita meninggal. Kadang-kadang saudara mara kita meninggal. Tuan-tuan, Nabi ni lagi banyak orang meninggal daripada kita, tuan-tuan. Ni, kita nak dekatkan dengan sirah Nabi ni. Dahlah isteri Nabi meninggal. Ibu ayah Nabi pun dah meninggal waktu kecil. Abu Talib, pakcik Nabi yang banyak sokong Nabi. Abu Talib ni kalau dia ada satu orang musyrik pun tak berani dekat dengan Nabi. Tapi bila meninggal je Abu Talib ni, maka orang musyrikin dah mula berani ganggu Nabi. Sampai tahap begitu. Maknanya Abu Talib punya rapat dengan anak buah dia, Nabi SAW. Sehingga orang musyrikin tak berani nak ganggu. Begitu kuatnya dia menjaga Nabi. Anak-anak pula Nabi. Anak-anak Nabi waktu kecil semua meninggal. Yang lelakinya. Tuan-tuan bayangkan. Anak-anak meninggal waktu kecil. Macam mana perasaan kita? Anak lelaki pula tu kan. Yang ada hanya anak-anak perempuan sahaja. Dan ketika itu siapa dia? Zainab, Ruqayyah, Fatimah radhiyallahu anha. Anak-anak antara anak Nabi SAW yang paling banyak bantu juga ialah Hazrat Fatimah radhiyallahu anha. Satu ketika Nabi SAW balik dalam keadaan jubah yang kotor, tuan-tuan. Hazrat Fatimah bila lihat ayah dia dalam keadaan jubah yang kotor, dia menangis. Tengok ayah dia macam ni. Ayah dia satu orang yang mulia, satu orang yang dia kenal sangat susuk tubuh. Susuk ayah dia ni macam mana. Budi pekerti dia begitu indah mulianya. Kasih dia pada ayah dia ni. Tapi bila keluar orang lain dia teruk, tuan-tuan. Dia menangis tengok ayah dia. Menangis tengok ayah dia. Ayah dia pujuk. Nabi SAW kata, wahai Fatimah, kamu jangan menangis. La tabki. Sesungguhnya, agama yang ayah kamu bawa ini akan sampai ke seluruh hujung dunia. Sama ada rumah kayu atau rumah batu. Ini adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi untuk menceritakan perkara yang akan datang. Zaman tu padahal orang tak terima lagi Islam. Zaman tu Mekah pun sendiri bukan orang yang meluk Islam. Tapi Nabi dah dapat wahyu daripada Allah. Dengan usaha Nabi tadi, Allah Ta'ala akan sampaikan agama ke seluruh dunia. Kita tengok rumah batu ini, rumah kayu, semua ada orang Islam. Seluruh dunia. Tuan-tuan,
Kerja kita tuan-tuan, yang kita dapat faham dari kisah Nabi, kita buat apa yang Allah perintahkan. Selebihnya, Allah yang akan sampaikan tuan-tuan. Itu tertib dalam usaha dakwah. Sebab itu tuan-tuan mulia, hidayat ni milik Allah. Dia bukannya kerja kita. Kerja kita dakwah sampaikan. Tapi yang memasukkan hidayat dalam hati manusia ni kerja Allah. Macam mana Nabi Ibrahim AS tuan-tuan. Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan, wa'azni finnas. Laungkanlah kepada manusia. Bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tuna min kulli fajjin amiq. Maka apa dia, seluruh manusia akan datang kepada Mekah ni nak tunaikan haji. Berjalan kaki daripada ceruk-ceruk mana tak tahu datang akan sampai. Sedangkan zaman tu tak ada speaker, tak ada mikrofon, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada media sosial yang boleh menyampaikan. Tak ada. Tapi Nabi Ibrahim AS, dia yakin dengan janji Allah. Satu orang Nabi, dia akan yakin dengan janji Allah. Apa yang Nabi beritahu, apa yang Allah beritahu ni pasti ada kebenaran dia. Ini keyakinan yang kita nak bentuk dalam diri kita orang Islam ni tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang tak yakin dengan janji Allah. Kan? Allah kata dengan sembahyang selesai masalah pun kita tak yakin dengan sembahyang kita. Dengan sembahyang Allah akan murahkan rezeki kita pun tak yakin tuan-tuan. Orang sanggup tinggalkan sembahyang semata-mata kerana perniagaan dia. Semata-mata kerana pekerjaannya. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan. Maka apa dia? Nabi Ibrahim pun ajak jurid, panggil manusia. Tapi siapa satu orang pun tak dengar. Tapi bila dia menunaikan perintah Allah, maka Allah sendiri yang sampaikan seruan-seruan tadi. Allah yang gerakkan hati-hati manusia untuk datang menunaikan haji di Baitullah. Sampai dah sekarang ni tuan-tuan. Orang datang berpusu-pusu. Semua cuma sekarang COVID, orang tak dapat datang. Jadi, kita nak belajar apa tuan-tuan? Nak belajar yakin pada janji Allah. Itu perkara yang paling penting. Iman ni berkait rapat dengan keyakinan pada janji-janji Allah. Sebab itu tuan-tuan mulia, benda ni kalau kita nak dapat, kita kena selalu cakapkan. Selalu dengarkan. Kat rumah kita baca hadis-hadis Nabi. Misalnya kitab Fadilat Amal, karangan Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Bagus untuk kita bacakan dengan keluarga kita. Kat masjid dah tak ada kuliah. Tadi pun saya duduk kat masjid Ghafar, masjid daerah Jasin. Maghrib Isyak, itikaf kan. Malas nak balik, duduk masjid baca Quran. Tak ada kuliah. Sekarang ni satu Malaysia tak ada kuliah. Tak ada apa-apa pengajian lepas Maghrib Isyak. Melainkan dalam online je. Tapi tak feel dalam online ni kan. Tak apalah kita buat juga. Tapi yang lebih menghayati ni bila kita sendiri yang baca tuan-tuan. Kita beli kitab Fadilat Amal ni, kita baca dengan keluarga kita. Kisah sahabat, kita baca Fadilat solat, Fadilat zikir. Dia akan memberi satu semangat, satu kekuatan dalaman yang Allah akan letak dalam jiwa kita tuan-tuan. Dan terbukti perkara ini, seluruh dunia telah amalkan bacaan hadis ni, sehingga ramai orang telah masuk Islam, ramai orang telah sembahyang, tutup aurat, tuan-tuan, berkat bacaan hadis Nabi di rumah-rumah orang Islam. Tuan-tuan mulia. Sebab itu bacaan hadis Nabi ni sangat penting untuk kita hidupkan di rumah-rumah kita. Dan penentangan hebat kafir Quraisy terhadap baginda, khususnya daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini semua orang yang rapat dengan Nabi ni. Abu Jahal, pakcik Nabi. Abu Lahab, pakcik Nabi. Abu Sufyan pun pakcik Nabi. Semua ada hubungan kerabat dengan Nabi. Ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni memang ketua munafik. Dia zahir nampak macam Islam, tapi dia sebelakang dia kutuk Nabi. Tapi Nabi ni satu orang yang sangat pengasih. Sampai satu tahap bila Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi tak sampai hati. Nabi nak sembahyangkan jenazah dia. Nabi nak sembahyangkan jenazah dia. Sehingga Hadrat Umar tegur Nabi. Ya Rasulullah, dia ni ketua munafik. Kenapa Tuhan nak sembahyangkan jenazah dia? Sehingga Allah tegur Nabi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wala taqum ala qabri. Nak begitu, Nabi ni begitu syafaqah. Begitu kasih kepada umat. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena ada sifat syafaqah. Kasih. Kesian pada umat. Orang yang kesian pada umat ni, dia boleh buat usaha dakwah. Tuan-tuan. Orang yang tak ada kesian pada umat, dia tengok orang macam nak penumbuk, tengok orang macam nak maki hamun, dia tengok orang nak kutuk, dia tengok orang ni semua, dia ada tak kena je. Hangin je dia. Orang ni memang kalau nak buat dakwah tu susah sikit. Tapi setiap orang layak untuk buat usaha dakwah. Allah Ta'ala beri kelayakan tu. Cuma dia kena latih diri dia bertubi-tubi sehingga datang sifat apa? Kasih sayang pada manusia. Ada satu orang ustaz ni, dulu dia tak pernah
buat usaha, buat dakwah kan. Rumah ke rumah ni dululah. Masa boleh kita buat rumah ke rumah. Maka apa dia, bila satu hari dia keluar dengan jemaah, dia pergi rumah ke rumah. Orang tak kenal dia siapa. Kalau dia datang masjid, orang kenal dia, oh ni ustaz dah mengajar. Orang bagi penghormatan, orang bagi tempat duduk, orang bagi jamuan, makan minum, salam. Masya Allah, layanan tu luar biasa. Tapi kali ni dia datang, orang tak kenal dia ustaz. Orang ingat dia orang biasa. Tiba-tiba bila datang ketuk pintu, minta masa, Assalamualaikum cik, saya nak bagi masa sikit, minta masa cerita kebesaran Allah, kebesaran akhirat. Orang tu pun, kau tak tahu aku tengah sibuk ni. Kena marah kan. Ustaz ni bila kat belakang jemaah ni, dia dengar, dia angin. Dia angin. Dia kata kita tak buat apa-apa salah pun datang ziarah. Nak ingatkan kebaikan untuk kita juga, sama-sama ingatkan. Benda tu bukan salah. Tiba-tiba nak marah kita, nak halau kita macam kita buat benda jahat. Macam kita nak rompak rumah dia. Memang angin tu, rasa nak marah balik. Tapi dia ingat balik, aku tengah buat dakwah ni, tengah apa, dalam jemaah ni tak boleh kena sabar. Balik daripada ziarah tu baru dia kata, ya Allah, baru rasa macam mana Nabi rasa buat dakwah. Baru dia rasa, dia kata, aku selama ni mengajar kat masjid, aku tak rasa macam Nabi rasa. Cakap boleh, tapi nak rasa hakikat dia tak rasa. Tapi petang tadi aku dah rasa, itu pun baru sikit. Macam mana kena halau rumah, belum lagi kena baling batu. Allahu Akbar. Dia berasa. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, benda ni bila kita rasa, baru kita akan tahu betapa susah payahnya Nabi dan betapa nilainya agama. Selagi kita tak buat pengorbanan untuk perkara ini, kita tak akan rasa tuan-tuan. Baik. Itu selingan saja. Kemudian cedera dalam perang Uhud, di mana umat Islam tewas kepada tentera Quraisy Mekah. Cedera dalam perang Uhud. Nabi juga pernah cedera tuan-tuan dalam medan peperangan. Gigi Nabi patah, topi besi masuk dalam mulut. Luka mulut Nabi SAW. Ada satu orang sahabat, dia begitu cinta kepada Nabi. Dia dengar Nabi punya gigi patah, dia pun patahkan gigi dia. Sebab apa? Nak merasai kesakitan tu sama-sama. Tak sanggup biar Nabi sakit seorang-seorang. Aku tak sanggup biar aku rasa sekali sakit macam Nabi sakit. Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Kita belum sampai tahap lah. Kan? Kau sakit seorang-seorang tak apa, aku tak boleh. Kita biar kita orang lain sakit, kita sihat. Tapi tak, sahabat dia begitu cinta kepada Nabi. Allahu Akbar. Ini kecintaan sahabat pada Nabi ni memang kita tak boleh lawan lah, tak boleh challenge. Dan kemudian seterusnya menghadapi ancaman hebat daripada penduduk Mekah selama 13 tahun menjadi Nabi, serta menghadapi tentangan puak Yahudi, Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa' di Madinah. Bila Nabi sampai sahaja hijrah di Madinah, ada pula puak-puak Yahudi ni. Sebab tu bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi hijrah tu, 3 benda Nabi buat. Pertama, Nabi telah membina masjid. Sebab apa? Masjid ni menyatu padukan orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, bila masjid kita mula kosong daripada solat berjemaah, kosong daripada imarah, maka hilanglah kesatuan orang Islam. Betul. Memang akan hilang. Memanglah kita kata terpaksa kan. Tapi daripada terpaksa ni, akan datanglah satu mudarat yang lebih besar. Iaitu apa? Kesatuan orang Islam hilang. Tuan-tuan tak tengok 2 tahun ni, macam mana keadaan kita. Kadang-kadang satu taman kita pun dah tak rasa macam keluarga. Dulu rasa macam keluarga, sekarang tengok pun macam takut-takut je. Nak jumpa pun lari-lari je kan. Semua takut COVID. Salam apatah lagi lah, memang takkan salam. Tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah ada juga yang baik kan. Bersenyum siapa, bertegur siapa, tanya khabar. Kita senyum macam biasa. Cuma tak sentuh, tak salam je lah, jaga penjarakan. Tuan-tuan. Maknanya begitu akan hilang kesatuan bila masjid ni, fungsi masjid telah dihilangkan. Nabi buat masjid mula-mula, Masjid Quba kalau tak silap, untuk satukan orang Islam. Sebab inilah tempat kesatuan orang Islam. Yang kedua, Nabi telah buat apa? Nabi telah mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang Ansar. Orang Muhajirin ni, dia sahabat yang mana duduk di Mekah bersama Nabi, susah payah. Orang Ansar, orang yang duduk di Madinah, yang telah awal masuk Islam. Sebelum Nabi datang, dia dah masuk Islam. Dengan dakwahnya sahabat-sahabat lain, Nabi hantar ke Madinah. Maka bila Nabi datang, seronok. Seronok. Sebab dah dengar cerita tentang Nabi ni. Malam ni nak dengar pula Nabi datang. Maka seronok ni. Tala'al badru alaina. Itu orang Ansar ni, dia suka bersyair kan. Maka dia buat syair untuk Nabi. Dan Nabi tak larang benda tu. Sebab tu syair kita boleh nasyid, kita boleh dengar, tak ada masalah. Nyanyi nasyid yang ada isi-isi kebaikan beragama.
Kemudian tuan-tuan yang Allah Ta'ala mulakan bila mana Nabi telah saudarakan orang Muhajirin, orang Ansar. Supaya apa? Datangnya kesatuan. Dan semua fungsi dia kesatuan. Sebab apa? Tanpa kesatuan tuan-tuan, orang Islam ni tak akan naik. Bila Islam berpecah belah, maka tak akan ada kekuatan. Itu kaedah dia, simple je. Matematik dia mudah. Orang Islam bersatu, maka akan ada kekuatan. Orang Islam berpecah, maka tak ada kekuatan. Tuan-tuan. Sebab itu kita ni dalam Malaysia ni, sebab apa hilang kekuatan Islam padahal kita jumlah paling ramai. Majority. Sebab kita tak ada kesatuan. Masing-masing ada kepentingan masing-masing. Tuan-tuan yang faham lah kan? Masing-masing ada kepentingan masing-masing. Sebab apa? Sebab ini orang Islam tak dibawa kepada agama. Cara hidup Nabi yang sebenar. Sehingga akhirnya dunia tu jadi tujuan matlamat dia. Kuasa tu jadi matlamat dia. Jawatan tu jadi matlamat dia. Sedangkan zaman Nabi itu bukan matlamat. Matlamat zaman Nabi nak sebarkan agama, nak amal agama. Sebelum tu belum lagi dia beri kuasa, jawatan tak ada lagi. Tapi bila mana matlamat Allah dan Rasul ini diutamakan dan Nabi buat plan, perancangan dengan teratur. Macam mana kita nak naikkan Islam ni? Islam tu jadi matlamat, bukannya kuasa jawatan. Nabi pergi Madinah, bukannya Nabi fikir macam mana nak bentuk kekuatan. Tak, Nabi bentuk kesatuan. Kesatuan yang akan datang kekuatan. Bukan nak bentuk kerajaan. Maka apa dia tuan-tuan? Maka akhirnya bersaudaralah orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Sehingga tahap begitu kasihnya orang Ansar dengan Muhajir ni, satu orang sahabat datang jumpa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni orang Muhajirin. Dia kata, wahai Abdurrahman, aku ada 2 kebun. Aku ada 2 rumah. Aku ada 2 isteri. Mana-mana satu kebun yang kamu nak, kamu boleh ambil. Mana-mana satu rumah kamu nak, kamu boleh ambil. Satu. Kamu ambil satu, aku ambil satu. Isteri aku pun ada 2, dia kata. Dalam Sahih Bukhari ada, tuan-tuan boleh baca. Isteri aku pun ada 2. Kamu tengok mana-mana isteri aku dalam kitabun nikah. Tuan-tuan boleh tengok. Mana-mana isteri aku yang kamu suka, kamu boleh beritahu kat aku boleh ceraikan. Dan kamu kahwinlah dengan perempuan ni. Sampai tahap begitu, tuan-tuan. Kesatuan yang ada pada orang Islam zaman tu. Kita, tuan-tuan, barang kau pun aku punya, barang aku pun aku punya. Kan? Kereta kau pun aku punya, kereta aku punya. Duit kau punya, duit aku pun aku punya. Ni orang Islam sekarang, tuan. Orang Islam zaman Nabi sanggup korbankan harta dia, kenderaan dia, bahkan isteri dia, rumah dia demi untuk saudara dia. Sebab apa? Dia nampak matlamat Islam, agama. Tapi orang Islam zaman kita sanggup korbankan harta orang lain. Biar terbunuh tak apa, biar mati tak apa. Yang penting dunia dia aku dapat. Sampai tak begitu, tuan-tuan. Sedih kita hari ni. Keadaan orang Islam hari ni sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan yang tak melakukan perkara ketiga yang Nabi buat, iaitu Nabi telah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ni. Ni cerita orang Yahudi ni. Sebab kita cerita tadi, puak Yahudi ni, Quraizah, Nadir, Bani Qainuqa ni semua orang Yahudi yang tinggal sekeliling Madinah. Maka Nabi telah buat perjanjian dengan mereka. Siapa yang langgar perjanjian ni, siaplah. Maka dia akan dikeluarkan daripada Madinah. Sebab Nabi tahu dah orang Yahudi ni sifat dia macam mana. Dia suka langgar janji. Dia suka memang tak boleh tepati janji. Tuan-tuan tengoklah. Dekat Palestin tu. Berapa kali janji, berapa kali langgar janji kan. Memang Nabi dah tahu dah. Dan Nabi akan tahu apa implikasi dia bila buat perjanjian dengan orang Yahudi ni. Maka Nabi telah buat syarat yang begitu ketat. Yang mana kalau mereka langgar, mereka akan terima padah dia. Dan akhirnya kalau kita tengok siapa yang kena keluar tu, kalau tak silap, Bani Quraizah ke Bani Nadir yang telah dikeluarkan daripada Madinah. Disebabkan mereka telah melanggar janji, mereka menghasut orang-orang musyrikin untuk menentang Nabi SAW. Kemudian baginda taat beribadah, hormati orang tua. Ini strategi yang ada pada Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, kita pun kena ada strategi untuk apa? Untuk menegakkan agama Islam ni. Strategi kita melalui apa? Mesyuarat. Sesama kita mesyuarat, ada ketuanya, ada yang buat keputusannya. Dalam jemaah tabligh ada diamalkan perkara ini, tuan-tuan. Untuk datangkan kesatuan tu. Tidak ada keputusan daripada diri sendiri, tapi keputusan daripada ada berdasarkan musyawarah. Sehingga kadang-kadang kalau kita keluar jemaah, tuan-tuan, nak beli bawang pun kita mesyuarat. Kan? Nak buat jamuan ke apa ke, kita akan tanya amir, kita akan mesyuarat sesuai ke tidak. Sampai tahap macam tu untuk datangkan kesatuan. Supaya syaitan ni tak masukkan dia punya jarum-jarum kerosakan.
Ha. Kemudian baginda taat beribadah, hormati orang tua, menyayangi kanak-kanak, banyak berpuasa, berjaga malam, tangkas di medan perang, pemimpin yang berwibawa dan sebagainya. Ini antara syama'il atau sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu contohi. Okey? Kita perlu contohi. Dan Nabi hidup tak lama, 63 tahun. Nabi jadi Rasul ketika umur 40. Dan selepas 23 tahun, Nabi telah meninggal dunia, 63. Tuan-tuan. Dalam keadaan masa ketika itu, dakwah Nabi ni berperingkat. Berperingkat. Mula-mula Nabi dakwah secara sembunyi, kemudian terang-terangan, kemudian dihantar pasukan-pasukan tentera, kemudian dihantar utusan-utusan kepada raja-raja, raja Rom, Farsi dan sebagainya. Dan akhirnya setelah Islam telah mula berkembang pesat, tapi belum lagi keluar daripada Jazirah Arab, belum lagi. Masih lagi dalam Jazirah Arab. Kalau ada pun mungkin di Habsyah, di sekitar-sekitar kawasan berdekatan, tak berapa jauh. Kemudian barulah Nabi SAW wafat. Dan kerja dakwah ni diteruskan oleh para sahabat, sehingga zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka 2/3 dunia telah memeluk agama Islam. Ni zaman sahabat, tuan-tuan. Zaman sahabat. Ketika Islam sedang kuat ni zaman Hadrat Umar. Tapi bila Hadrat Umar meninggal saja, masuk Hadrat Osman, ketika itu fitnah telah mula datang. Telah mula masuk ke dalam kerajaan Islam, pemerintahan Islam. Fitnah. Sehingga menyebabkan akhirnya Hadrat Osman telah dibunuh. Hadrat Umar pun dibunuh juga. Tapi yang lebih dahsyat masa zaman Sayyidina Osman. Berlakulah beberapa puak-puak yang datang menuntut membela kematian Hadrat Osman ketika zaman Hadrat Ali pula. Dan berterusan fitnah itu sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Jatuh naik agama Islam tu. Tapi nak begitu setiap tahun 100 tahun tu ada saja orang yang mana menghidupkan, menyegarkan kembali agama Islam. Dipanggil mujaddid, pembaharu agama. Bukan maknanya dia barukan agama ni, bukan. Agama ni memang dah sempurna zaman Nabi. Dah komplit dah. Tapi dia disegarkan balik. Disegarkan balik. Agama yang telah diutus oleh Nabi SAW. Sehinggalah kepada zaman kita, agama telah disegarkan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maulana Ilyas ni orang India, tuan-tuan. Dengan usaha dakwah dia sehingga ramai hari ni orang Arab, seluruh dunia lah mendapat hidayat, kesan daripada dakwah beliau. Masya Allah. Yang dinamakan sebagai Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim AS. Itu dalam usaha dakwah lah. Kalau kita bincang dalam skop dakwah, itulah dia. Tapi dalam bidang fiqah, bidang tauhid, bidang tasawuf, ada mujaddid dia. Jadi setiap topik tu adalah dia punya perbahasan dia. Yang saya sebutkan ni dalam bidang dakwah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS. Penentangan kaumnya terhadap dakwah yang baginda bawa khususnya daripada bapa baginda. Nabi Ibrahim AS ni, bapa dia sendiri tak nak terima dakwah dia. Lagi dahsyat tu, ada bapa pula tak nak dengar dakwah. Macam Nabi langsung tak ada ayah, anak yatim. Ada pula Nabi, ayah ada. Tapi ayah pula tak nak terima dakwah anak dia. Sehingga dalam Kisah Nabiyin yang dikarang oleh Sayyidina Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, ceritakan bahawa bapa dia Azar, nama bapa dia Azar. Bapa dia ni tukang membuat berhala. Dia buat berhala, dijual berhala kat orang pun sembah berhala tadi. Maka Nabi Ibrahim AS bila tengok kesesatan ayah dia ni, dia pun dakwah ayah dia. Kata, wahai ayah, kamu tengok ni, tak ada beri manfaat, tak ada mudarat. Berhala ni makan pun tak boleh, minum pun tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Kenapa kita sembah dia? Kan. Maka ayah dia pun marah. Ayah dia halau dia daripada rumah. Sehingga dia pun terpaksa keluar daripada rumah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini ada ayah tapi ayah pula tak sokong, tuan-tuan. Jadi biasalah benda tu ujian. Setiap orang ada ujian dia masing-masing. Tak cukup lagi. Bila mana Nabi Ibrahim AS dakwah pula kaum dia, maka dihukum bunuh. Namrud ni terkenal, Raja Namrud. Dia telah kumpulkan kayu api 40 hari 40 malam untuk campak Nabi Ibrahim AS ni. Dibaling dengan apa? Dengan macam manjanik. Daripada jauh. Sampai ke dalam api. Masa dibaling tu, tuan-tuan, Allahu Akbar.
kekuatan, keimanan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita nak contoh ini. Apa Nabi Ibrahim alaihissalam bila nak dibakar dalam api Khalilullah ni, kekasih Allah. Maka semua malaikat dalam keadaan kelang kabut, ribut. Ini kekasih Allah nak campak dalam api ni. Maka datanglah malaikat, satu malaikat minta izin dengan Allah untuk selamatkan Nabi Ibrahim AS. Allah izinkan. Dia pun turun. Bila nak dah sambut Nabi Ibrahim AS, minta izin. Wahai Ibrahim, aku nak bantu kamu ni. Dalam tafsir Jalalain ada cerita. Tuan-tuan, tafsir Jalalain. Aku nak bantu kamu ni. Kan? Untuk selamatkan kamu daripada api yang panas ni menyala ni. Panas tak panas tu tuan-tuan. Belum dekat dengan api tu dah rasa bahang dia. 40 hari, 40 malam dinyalakan. Bayangkan tuan-tuan besar mana api tu. Nak bakar seorang je. Allah Akbar. Baling pula pakai manjenik. Dahsyat. Maka apa tuan-tuan? Sebab dia nak bagi tunjuk pada kaum dia. Inilah natijah ataupun akibatnya orang yang mana derhaka pada aku ni. Ni Namrud. Dia nak tunjuk pada orang lain. Dia rasa dia berkuasa. Tapi dia tak tahu bahawa Allah Maha berkuasa. Jadi tuan-tuan, hari ni kita sekarang telah diributkan kan dengan macam-macam konspirasi lah. Macam-macam perancangan-perancangan jahat lah. Kita tak nafikan wujudnya perancangan tersebut. Kita tak nafikan. Memang ada. Zaman Nabi lagi dah ada. Konspirasi ni bukan zaman kita je. Zaman Nabi dah ada. Nabi SAW masih hidup. Dah ada konspirasi. Orang Yahudi. Orang musyrikin. Bukan setakat nak ganggu Nabi. Nak bunuh Nabi. Dipanggil konspirasi dah tu. Perancangan-perancangan batil kan. Cuma setiap zaman ni perancangan dia tak samalah. Dia punya strategi dia punya strategi tu berbeza. Tuan-tuan. Zaman kita ni teknologi dah canggih. Jadi strategi dia pun tak sama macam zaman dulu. Zaman dulu ni bunuh. Macam tu je. Hantar 10 orang pemuda. Bila Nabi keluar, bunuh ramai-ramai. Jadi, kalau 10 orang bunuh seorang, tak tahu siapa yang bunuh. So, Nabi punya kaum tak boleh nak tuntut daripada mana-mana pemuda tadi. Kalau seorang bunuh, maka keluarga Nabi boleh tuntut bunuh ataupun balas apa-apa sahaja daripada keluarga orang yang bunuh ni. Tapi kalau 10 orang bunuh, tak tahu mana satu kan. Pedang siapa yang kena, pedang siapa yang tak kena. Maka tak boleh nak tuntut balas. Itu konspirasi orang-orang musyrikin. Otak dia orang bijak juga. Kan? Macam mana nak bunuh Nabi tapi dalam masa yang selama tangan cuci tangan bersih. Tak ada apa-apa isu lepas tu. Kan? Macam kita hari ni masuk mahkamah clean. Tak ada bukti, tak ada apa. Tak boleh nak sabitkan dia bersalah. Padahal memang dia jahat pun memang dia bersalah. Ni cara orang-orang yang buat jahat lah. Dia pandai kan. Dia ada peguam, dia punya macam-macam cara. Dia arif dah benda tu. Jadi bukan zaman kita, zaman Nabi dah ada konspirasi ni. Jadi tak mustahil lah ada zaman kita. Cumanya tuan-tuan yang Allah tak muliakan, Raja Namrud ni pun ada konspirasi dia juga. Dia nak tunjukkan dia ni hebat. Maka dia pun buatlah api yang besar. Bakar Nabi Ibrahim AS. Tapi dalam Quran Allah kata, wa makaru wa makarallah. Orang kafir, orang musyrikin ni kalau buat perancangan hebat macam mana pun, kalau kita rasa macam hebat sekalipun, tapi ingat perancangan Allah lebih hebat. Kalau dengan syarat apa? Kita berpegang teguh dengan agama Allah, dengan iman dan amal. Kalau orang Islam sendiri tak yakin dengan iman dan amal tuan-tuan, sembahyang pun tinggal, masjid pun tinggal, kan? Apa lagi? Sembahyang sunat pun tak jaga, Quran pun kita tak baca, memang tak adalah apa-apa nilai di sisi Allah tu. Tapi kalau kita orang Islam berpegang teguh dengan amal agama, maka tuan-tuan yang tak muliakan, perancangan orang batil, orang kafir ni dia akan hancur macam tu saja. Dia tak akan ada apa-apa kesan. Macam Raja Namrud ni, Nabi Ibrahim AS dibakar. Bila malaikat datang nak selamatkan, dia kata, kamu datang ni dengan perintah Allah ataupun kamu sendiri turun? Kata, aku sendiri yang minta izin Allah untuk turun. Kalau macam tu, amma ilaika fala. Aku tak berhajat kepada kamu. Ini iman Nabi Ibrahim tuan-tuan. Tak berhajat kepada malaikat yang datang. Kalau kita malaikat datang, kita kata, aku ni dah wali ni. Malaikat datang wali. Kan? Siapa boleh tengok malaikat wali sahabat pernah tengok malaikat. Tapi dalam rupa bentuk manusia. Yang pernah tengok malaikat dalam bentuk yang asli hanya Nabi SAW sahaja. Kita tak tahulah pernah tengok tak pernah tengok kan. Setakat ni belum lagi.
Kalau pernah tengok tu tanda nak kat mati tu. Malaikat Israel, na'uzubillah. Na'uzubillah tu semua akan hadapi kan. Maka apa dia tuan-tuan yang tak memulakan? Maka akhirnya dia kata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah aku Allah sebagai penjaga aku. Ni'mal wakil, sebaik-baik yang diserahkan urusan. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baik pembantu tuan-tuan. Yakin dia bulat pada Allah. Tuan-tuan. Ini keyakinan Nabi Ibrahim AS. Sehingga apa dia? Allah ubah api yang panas tadi tuan-tuan. Ya nar. Allah sendiri firman pada api itu. Rukuni bardan. Jadilah kamu sejuk. Seluruh ulama kata seluruh api atas dunia ni semua sejuk. Wasalaman. Sejuk dan sejahtera. Maknanya sejuk aircon, sejuk sedap kan. Bukan sejuk yang beku tu. Maka semua seluruh api kat dunia semua jadi macam sejuk aircon ni. Wasalaman ala Ibrahim. Khusus untuk Nabi Ibrahim. Maka semua api atas dunia jadi panas balik. Yang sejuk hanya pada Nabi Ibrahim AS sahaja. Tuan-tuan. Sehingga dimasuk dalam api, tak terbakar. Satu bulu roma pun tak terbakar Nabi Ibrahim AS. Siapa yang selamatkan tuan-tuan? Allah. Ini keyakinan yang kita nak usaha tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh tukar asbab yang membakar, yang mudarat ni menjadi manfaat untuk Nabi Ibrahim AS. Zahir manusia nampak mudarat. Tapi Allah Ta'ala ubah jadi manfaat. Tuan-tuan. Dengan syarat apa? Yakin kita kepada Allah sempurna. Amal kita pun kita jaga tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga kita. Kemudian baginda tak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baginda memperolehi anak Nabi Ismail. Apabila mengahwini Siti Hajar. Dalam ni dia beritahu isteri Nabi ada dua. Siti Hajar dan Siti Sarah. Tapi sebenarnya kalau tengok dalam kitab-kitab lain ada juga ulama menyebut Nabi Ibrahim isterinya lebih daripada dua. Tapi yang masyhur Nabi Ismail AS daripada Siti Hajar dan Nabi Ishaq AS daripada Siti Sarah. Siti Hajar ni yang kita biasa dengar lari daripada Safa Marwah sehingga akhirnya Allah Ta'ala pancutkan air Zam-Zam daripada tumit Nabi Ismail AS. Tuan-tuan. Sehingga daripada kota Mekah yang kering kontang, tak ada apa, padang pasir, Allah Ta'ala jadikan dengan keberkatan pengorbanan Siti Hajar AS ditinggalkan suami ni, yang keyakinan yang bulat pada Allah, ni pun tawakal juga tuan-tuan. Ada makanan tu, tapi makanan tu dah habis, air pun dah habis. Tak ada apa dah. Maka apa dia? Ketika tu usaha dilakukan, ikhtiar dilakukan, bukan duduk diam saja. Ikhtiar dibuat, tapi dengan tawakal pada Allah. Lari sana, lari sini, cari air. 7 kali. Tuan-tuan. Lepas 7 kali, barulah Allah Ta'ala keluarkan air. Jadi kita jangan putus asa dan ikhtiar kita tuan-tuan. Kita buat, kalau kita dalam kesempitan, kesusahan, ikhtiar tetap kena buat sebagai satu orang manusia. Jangan putus harapan, jangan putus asa. Walaupun dah tak nampak apa jalan sekalipun. Allah bagi kita akal untuk kita fikir, pasti ada jalan dia. Tuan-tuan, pasti ada jalan dia. Kita ikhtiar dengan cara yang halal, yang bukan cara haram. Maka apa dia? Setelah lari 7 kali Safa Marwah, Allah terbitkan air Zam-Zam. Yang mana dapat diminum seluruh manusia sehingga hari kiamat. Masya Allah. Luar biasa tuan-tuan. Jadi kebun. Daripada tempat kering kontang jadi kebun, jadi bandar, kota Mekah. Yang subur. Allahu Akbar. Sebab tu kita jangan putus harap daripada Allah. Kuatkan semangat kita. Apapun ujian yang Allah beri, kita selalu bersangka baik dengan Allah. Selalu bersangka baik. Cakap senang tuan-tuan. Tapi itulah, bila kita diuji, kita pun kadang-kadang menggelupur. Tapi inilah antara cara untuk kita rawat hati kita. Dengarkan kisah para Nabi, para Rasul. Dan kisah penyembelihan anaknya Nabi Ismail AS menjalankan semata-mata takwa kepada Allah. Dahlah, kena tinggalkan isteri. Dah lama tak jumpa anak. Anak pula dah besar. Tiba-tiba, baru jumpa, Allah perintah untuk sembelih anak. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Dan kalau kita memang kita dah tahu dah. Anak tu akan diganti dengan kibas. Kambing, biri-biri. Kita dah tahu jalan cerita tuan-tuan. Kita pun tak apa. Tapi Nabi Ibrahim AS tak tahu jalan cerita. Dia memang Allah perintahkan sembelih. Maknanya apa? Mati lah. Mati. Pada sangkaan dia mati. Kan? Mati. Sembelih. Kalau dah sembelih mesti mati.
Kalau ikut logik akal lah, maka apa? Dia tak akan sanggup lah, kan? Tak akan sanggup untuk sembelih anak dia. Tapi inilah ujian para Nabi, tuan-tuan. Ujian para Nabi. Kadang-kadang benda tu khilaf dengan kehendak kita, nafsu kita. Perintah Allah ni dia bercanggah dengan kehendak, keinginan kita, tuan-tuan. Keinginan kita nak A tapi Allah perintah B. Tu berat tu. Maka kita buatlah apa yang Allah perintahkan. Di situ ada hikmah, ada kebaikan yang besar. Itulah ujian nama dia. Kalau kita nak A, Allah suruh A, itu nafsu kan. Itu memang ikut nafsu sebiji. Allah perintah kahwin apa? Masna wa thulatha wa ruba', kahwin 2, 3, 4. Nafsu pun suka. Kan? Jadi, kalau orang lelaki cerita buat kahwin 2, seronok je. Kan? Cuba pergi mana-mana jumpa orang lelaki. Cerita buat kahwin 2, lebat tuan-tuan. Balik rumah, kan? Bunyi pun tidak. Kan? Dia seronok dengan nafsu dia. Tapi tak salah. Maknanya kalau mampu, itu adalah sunnah. Kalau mampu dan ada syarat-syaratnya. Baik. Maka apa kita pilih apa yang Allah perintahkan. Khilaf dengan nafsu kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya telah ganti dengan kibas. Ini Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS. Nak sembelih tu, tak boleh sembelih. Tumpul ada punya pisau dia. Rupanya Allah iklankan bahawa kamu telah berjaya. Sebab apa? Sebab kamu telah mengikuti perintah dan arahan aku. Nak bagi tahu kepada kita, kan? Allah Ta'ala ni dia akan buka jalan untuk kita bila kita selesai menunaikan perintah dia. Sebelum tunaikan perintah tu, kita tak nampak jalan lagi. Tapi bila kita dah tunaikan perintah Allah, yakin dengan janji Allah, maka baru Allah akan buka jalan untuk kita. Dengan syarat kita istiqamah. Istiqamah tu. Itulah namanya ujian. Ujian ni, dia meningkatkan darjat kita di sisi Allah. Kemudian Nabi Musa AS. Nabi Musa, kita dah 10, nak kat 10.30 dah, tuan-tuan. Kita ringkaskan sedikit. Walaupun baginda menjadi anak angkat Raja Fir'aun yang zalim. Ni cerita lagi best kalau Nabi Musa AS. Saya suka cerita tentang Nabi Musa AS. Dia anak angkat Raja Fir'aun. Ini lagilah luar biasa, akal kita tak nak terima. Fir'aun ni zaman dia ada satu orang yang boleh tilik lah. Kata tilik. Macam tilik, orang kata boleh firasat ni lah. Dia kata akan datang satu bayi yang akan lahir, yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Maka apa yang dibuat oleh Fir'aun ni? Dia takut lah. Ada orang nak hancurkan kerajaan dia, tak pernah ada orang boleh tumbangkan kerajaan dia. Maka apa dia buat? Seluruh bayi lelaki yang lahir semua dibunuh. Sehingga ulama mengatakan satu hari 70,000 bayi dibunuh. Tuan-tuan bayangkan. Satu hari 70,000 bayi. Maknanya ramai, banyak tak banyak. Ada sebahagian riwayat mengatakan 120,000 bayi. Bukan sikit, tuan-tuan. Kita COVID hari ni pun 20,000 dah rasa banyak. Kan? Yang mati baru 14,000 kalau tak silap. Ini 70,000. Allah Akbar, banyak tu. 70,000. Semua perempuan yang mana mengandung ni, maka Fir'aun akan hantar algojo dia. Untuk cek bila waktu bersalin dia. Bila bersalin je tengok, laki ke perempuan? Kalau laki, kat situ dandan akan dibunuh. Kalau perempuan, biarkan hidup. Sampai tahap macam tu. Orang-orang Bani Israel. Dia takut akan lahirnya bayi ni. Itu perancangan dia, konspirasi dia, tuan-tuan. Ni konspirasi lagi dahsyat daripada zaman kita ni. Kan? Zaman kita ni macam-macam lah orang kata nak hancurkan Islam, mati ke apa semua. Tapi tak, kita yakin tak. Orang musyrikin, orang kafir ni tak ada perancangan mereka ni umpama sarang labah-labah je. Tak ada kekuatan langsung di sisi Allah. Kita orang Islam kena yakin. Sebab tu kita jangan takut dengan segala perancangan-perancangan mereka. Tuan-tuan. Maka dia nak bunuh. Tiap-tiap hari bunuh. Sampai tahap macam tu. Tapi nak jadikan cerita, Allah Ta'ala punya kuasa, tuan-tuan. Allah nak tunjukkan kuasa Allah. Oh, kamu nak bunuh semua bayi. Kamu tengok siapa lebih hebat. Aku ke kamu? Maka tiba-tiba, lahirlah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS bila lahir, maka apa dia? Mak dia ni, Allah perintahkan, kalau kamu takut, فَإِذَا خِفْتَ عَلِهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. Campak dalam sungai. Jadi mak dia pun menyusukan dia. Mak dia ikat satu bakul, letak Nabi Musa AS, ikat dekat sungai, kat pokok. Bila bayi tadi menangis, maka dia tarik tali tadi. Ini sebahagian ulama' cerita lah. Saya dengar daripada satu orang syekh ni, dia cerita. Dalam kitab tafsir. Maka apa dia? Dia pun susukan bayi ni. Nabi Musa AS. Tapi bila dah tidur, maka letak dalam kotak. Dia biarkan dalam sungai. Satu hari tiba-tiba, tali tu dia lupa nak ikat kat pokok. Maka apa dia?
Bakul tu, kotak bayi tu telah mengalir, terlepas. Ibu Nabi Musa AS dah takut dah. Habislah, matilah anakku ni. Terlepas ni. Air sungai tu pula mengalir betul-betul pergi ke arah istana Fir'aun. Mampu memang tak nampak apa dah. Tapi Allah punya kuasa. Ni kita nak belajar yakin pada Allah, kudrat Allah. Maka apa dia tuan-tuan? Bila lalu je dekat depan isteri Fir'aun. Masa tu Asiyah kan. Maka dia nampak bayi ni. Tengok bayi ni. Masya Allah, wajah dia comel. Dia pula tak ada anak. Datang kasih sayang cinta pada bayi tadi. Fir'aun pula tiba-tiba keluar. Sudah. Dia nampak pula isteri dia pegang bayi. Dia kata tak lain tak bukan inilah bayi yang akan hancurkan kerajaan aku. Kalau kita nampak memang mati dah, tak ada harapan hidup. Tapi dia bukan kebetulan tuan-tuan. Ni kisah betul. Ini kisah yang Allah nak cerita pada kita, nak kuatkan hati kita ni, nak hadapi akhir zaman ni. Kita jangan takut dengan benda-benda yang orang kata macam ni, orang kata macam ni. Memanglah kalau betul sekalipun, kita jangan rasa dalam hati kita terkesan dengan cerita. Tapi kita yakin dengan kudrat Allah. Kalau saya pegang agama, Allah Ta'ala akan jaga saya. Tuan-tuan. Maka apa yang berlaku tuan-tuan yang Allah tak mulakan? Maka bila Nabi Fir'aun ni bila tengok, tiba-tiba isteri dia kata, dia pun panggil kabinet dia. Inilah bayi ni. Tak ada lain dah. Ni. Dah sampai dah kat istana kita ni. Kita akan bunuh dia. Maka tiba-tiba isteri dia kata, wahai suami aku. Ni kuasa isteri ni hebat. Isteri ni, kan, sebab tu kita biasa dengar kan, kalau suami dia tok guru, ninja, gusti sekalipun, balik rumah dia jadi bawah isteri dia. Kan, isteri dia ketua tu. Dia tak boleh lawan. Jadi maka isteri dia kata, wahai suamiku, kita ni tak ada anak. Apa salahnya kita ambil bayi ni buat anak angkat? Kamu tengok ni. Wajah dia bayi ni comel je. Takkan dia akan rosakkan istana kamu. Kita jaga dia baik-baik, insyaAllah dia akan berbudi pada kita. Maka Fir'aun pun, bila dengar kata isteri terus. Daripada keputusan yang memang nak bunuh dah sebulat suara, tiba-tiba terus ubah. Tak jadi, kita tak jadi bunuh. Nampak? Sekejap je Allah Ta'ala boleh ubah hati manusia ni. Tuan-tuan, Allah boleh ubah hati manusia ni sekejap je. Kan? Hati manusia dalam genggaman Allah. Allah nak ubah dia, Allah boleh ubah. Sekejap, bila-bila masa je. Kan? Orang kafir ni pun kalau Allah nak ubah hati dia masuk Islam, Allah boleh ubah. Kan? Yang kita dengar Bill Gates tu kan. Atas yang kuasai WHO tu. Kalau Allah nak ubah hati dia, suka pada orang Islam, cinta pada agama, masuk Islam, Allah boleh ubah sekejap je. Tapi Allah nak tengok usaha kita orang Islam ni. Betul tak kita ni yakin dengan janji Allah? Betul tak kita ni betul-betul sayang agama ni? Betul tak kita ni usaha atas agama ni? Itu Allah nak tengok. Tuan-tuan. Jadi sekarang ni Allah bukan tengah uji orang kafir. Allah tengah uji kita ni. Orang Islam sekarang ni. Maka apa dia tuan-tuan yang tak mulakan? Maka akhirnya Nabi Musa AS dijaga oleh Fir'aun. Dijaga oleh Fir'aun. Kemudian nak habiskan cerita Nabi Musa ni. Bila mana Nabi Musa AS ni dia menangis. Maka Fir'aun pun carilah ibu susukan dia. Dia tak nak. Satu puting ibu pun tak nak. Maka kakak Fir'aun ni bila tengok keadaan tu, dia pun masuk istana Fir'aun, jumpa Fir'aun. Minta izin. Dia kata, Fir'aun, aku tahu satu orang ibu ni, aku tahu masalah bayi ni. Mungkin dia ni tak suka susu ni, tak kena. Tapi aku tahu satu orang perempuan yang mana susu dia bersih. Sebab apa? Dia memang jaga pemakanan dia. InsyaAllah. Mana-mana bayi yang susu, dia akan minum. Saya rasa bayi ni pun dia akan minum. Padahal itu adalah mak dia. Janji Allah kepada ibu Nabi Musa bahawa aku akan kembalikan anak kamu kepada kamu. Kamu campak dalam sungai itu, aku akan kembalikan. Ni janji Allah. Maka tak lama kemudian, Fir'aun pun panggil mak dia. Masuk istana. Bila tengok susu, betul. Nabi Musa AS pun menyusu daripada perut, daripada puting ibu dia. Padahal itulah ibu dia sebenar. Maka Fir'aun pun suka. Alhamdulillah. Dia tak kata Alhamdulillah. Makna kata dia suka, dia kata kita dah jumpa ibu yang boleh susukan dia. Okey, sekarang ni kamu ni dah menyelesaikan kerja aku. Aku akan bagi kamu upah. Sebab kamu dah susu anak aku ni. Bagi dia anak lah. Padahal tu anak dia juga. Aku akan bagi upah pada kamu. Aku akan, mana rumah kamu? Tunjuk rumah kamu. Maka dia pun bawa rumah dia. Aku akan baiki rumah kamu. Rumah kamu ni dah teruk ni. Dah usang dah ni.
Suami kamu pun, sebab kamu ni bagi susu pada anak aku akan bagi duit pada dia. Tak payah kerja. Aku akan bagi dia tiap bulan. Dapat gaji allowance lagi tuan-tuan. Fir'aun pula yang bagi gaji, bagi allowance dekat mak dia. Padahal dia susu anak dia sendiri. Tuan-tuan yang Allah muliakan. Jadi itulah sedikit sebanyak kisah tentang Nabi Musa AS yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan di dalam kisah Al-Quran, tuan-tuan, untuk jadi apa? Pedoman untuk kita. Pedoman kita akhir zaman ni nak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Anak sendiri yang disusukan pun akhirnya Allah Taala telah berikan ganjaran-ganjaran daripada dunia ni. Sebab apa? Satu, dia tawakal, yakin pada janji Allah. Sebab tu tawakal ni hebat, tuan-tuan. Tawakal orang soleh ni hebat. Dan begitu juga yakin dengan janji Allah. Jadi sedikit sebanyak itu saja, tuan-tuan. Kita akan sambung tentang kisah Nabi Isa dan Nabi Nuh AS. Sebenarnya panjang lagi kisah Nabi Musa AS ni. Ni baru sikit je tentang kelahiran dia. Belum lagi tempoh dia dalam penjara. Dalam istana. Belum lagi tempoh dia pergi ke Madian. Jumpa Nabi Shu'aib AS. Dan balik untuk dakwah Fir'aun. Panjang lagi kisah dia, tuan-tuan. Dan Nabi Isa dan Nabi Nuh AS. Okey. Jadi kita pun dah menghampiri masa 10.30. Masa telah mencemburui kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan barakah pengajian kita pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan iman kepada kita, kekuatan untuk kita amalkan agama, pegang teguh dengan agama ni. Nabi kata addu 'alaiha bin nawajis, seperti mana gigi-gigi geraham. Maknanya gigi geraham ni kita gigit dengan sekuatnya. Sama ada gigi kita tanggal ataupun daging tu tercabut. Benda tu yang kita gigit tercabut. Jadi agama ni kena pegang, tuan-tuan. Dan akhir zaman ni seperti mana orang pegang agama kal qabid 'alal jamar. Seperti orang menggenggam bara api. Nak genggam bara api ni pedih tak pedih, tuan-tuan? Macam itulah nak amal agama akhir zaman ni. Nak tak nak kita tak boleh tinggalkan, teruskan. Mudah-mudahan kita mati dengan keadaan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya sudahi dengan kita tasbih kafarah pada malam ini. Ada persoalan ke? Mungkin tak ada kot. Sebab kita kisah-kisah Nabi pada malam ni kan. Kita akan sambung insya-Allah. Manakala masa dah habis. Tuan-tuan pun mungkin nak rehat kan. Ada sebahagian kerja dan sebagainya. Nanti kita akan sambung tentang Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh AS yang selanjutnya lah insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu rahim. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, ya Allah, untuk amalkan agama di akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah, seluruh umat Islam, seluruh dunia alam, ya Allah. Ada yang sakit, ya Allah, kesembuhkan, ya Allah. Ada yang kesusahan, ya Allah, kau bantu mudahkan mereka, ya Allah. Ada yang masalah kewangan, ya Allah, keselesaikan, ya Allah. Ada masalah keluarga, ya Allah, kau permudahkan, ya Allah, bahagikanlah, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kuatkanlah iman kami, ya Allah, amal kami, ya Allah, untuk hadapi fitnah akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, peliharalah kami daripada wabak musibah, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pelihara kami daripada perancangan-perancangan jahat orang-orang kafir, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, jagalah keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah diri kami, ya Allah, anak isteri kami, keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, masyaikh kami, guru-guru kami, ramai yang telah meninggal dunia, ya Allah. Rahmati mereka, ampunilah mereka, tempat mereka di kalangan orang salih, ya Allah. Ya Allah, anak-anak murid kami, ya Allah, berada di seluruh dunia, ya Allah, yang berada di seluruh Malaysia, ya Allah. Ya Allah, kebantulah mereka, ya Allah, kuatkan semangat mereka, ya Allah, untuk teruskan pembelajaran mereka, ya Allah, sehingga tamat, ya Allah. Ya Allah, mereka juga manusia biasa, ya Allah, kadang-kadang down, ya Allah, kadang-kadang lemah, ya Allah, kadang-kadang naik, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah, setiap masa keadaan, ya Allah. Ya Allah, ujianmu sangat besar, ya Allah. Ya Allah, janganlah dengan ujian ini kau menyebabkan kami putus harap daripada-Mu, ya Allah. Rahmat-Mu sangat luas, ya Allah. Jadi kalau diri kami sentiasa mengharapkan pada rahmat-Mu, ya Allah. Apa juga keadaan yang kami hadapi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, jumpa lagi. InsyaAllah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.